اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على حبيب الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا. Ya Allah, lapangkanlah hati-hati kami. Wayassir lana umurana. Permudahkanlah segala urusan kami. Wahlul uqdatam min alsinatina. Bukakanlah ikatan daripada lidah kami. Yafqahu aqwalana. Agar boleh difahami tutur bicara kami. Allahumma faqihna fid din. Ya Allah, berikanlah kepada kami pemahaman dalam urusan agama. Wa'allimna ta'wil. Ajarkanlah kepada kami pemahaman Al-Quran. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Kepadamu kami meminta ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan wasi'an tayyiba. Rezeki yang luas lagi suci bersih. Wa amalan mutaqabbala. Amalan yang diterima. Wa shifaan min kulli da'. Dan penyembuhan daripada segala jenis penyakit. Amin, amin ya rabbal alamin. Ahlan-ahlan kepada semua Dina, Lim serta Ibnu Dul, Tok Bangau, Khatijah, The Dealmaker, Zarihah, Vivi. Ahlan-ahlan kepada semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Malam ini kita nak sambung perkongsian daripada buku Qalbun Salim, yang mana ianya berkenaan tentang bagaimana nak menjaga hati. Maka hati sebagaimana anggota-anggota yang lain perlu untuk dijaga. Maka kita kalau jaga muka, maka ada banyak skincare yang kita guna. Kita kalau nak jaga pakaian, macam-macam sabun, pewangi yang kita gunakan untuk bersihkan pakaian. Maka begitu juga daripada banyak-banyak anggota tubuh badan. Sabda Nabi SAW, yang paling penting adalah hati. Kerana idza saluhat saluha sairu amalih. Kalaulah hati itu bersih, hati itu suci, hati itu qalbun salim, sejahtera, maka semua amalan-amalan yang keluar daripada tubuh badan manusia tersebut adalah amalan yang baik. Wa idza fasadat, dan sekiranya hati tersebut rosak dengan maksiat dan dosa kerana kita tidak jaga, maka amalan-amalan yang keluar daripada tubuh badan manusia tersebut juga adalah amalan yang tak elok dan amalan yang rosak. Maka sebab itu buku yang kita nak kongsikan pada malam ini, Qalbun Salim, adalah berkenaan tentang penjagaan hati berkait rapat dengan menjaga 7 anggota zahir. Nak jaga hati berkait rapat dengan pentingnya menjaga 7 anggota zahir. Itulah pentingnya menjaga mata. Kita dah selesai dah bab berkenaan tentang mata pada siri-siri sebelum ini. Kemudian yang kedua, menjaga telinga pun kita dah selesai dah 2 hari lepas berkenaan tentang bagaimana nak menjaga telinga. Dan yang ketiga adalah menjaga lidah, yang kita akan baca kejap lagi, pentingnya menjaga lidah. Anggota keempat yang kita kena jaga untuk jaga hati adalah menjaga perut, apa yang kita makan, apa yang kita masukkan dalam tubuh badan kita. Yang kelima, menjaga kemaluan. Yang keenam, menjaga tangan. Dan yang ketujuh adalah menjaga kaki. Maka penulis buku berpandangan untuk menjaga hati, pentingnya untuk menjaga 7 anggota zahir ini. Maka apabila hati kita dah jaga, kita bersihkan daripada sifat-sifat yang tak elok, sifat mazmumah yang tercela, maka mudah-mudahan insya-Allah kita boleh masukkan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji. Dan itulah
yang kita selalu dengar daripada para ulama, hati ini perlu untuk at-takhalli. Apakah perkataan dia? At-takhalli. Kosongkan dulu, bersihkan dulu daripada sifat-sifat yang tak elok. Bila kita dah at-takhalli, dah kosongkan, dah bersihkan daripada sifat yang tak elok, barulah at-tahalli. Apakah maksud at-tahalli? Kita hiaskan hati dengan sifat-sifat yang terpuji. Ahlan Isma, Has, Ropiah, terima kasih Alifah, begitu juga Laitun Absa, ahlan kepada semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Kepada yang baru join, mohon sebaik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Rakan-rakan yang lain insya-Allah. Lalu pada malam ini, kita telah tiba pada muka surat yang ke-46. 46 daripada buku Qalbun Salim. Bagaimana nak menjaga hati. Syarahan kepada penawar bagi hati. Maka fasal yang ketiga berkenaan tentang lidah. Maka 7 anggota yang kena jaga untuk bersihkan hati. Selepas daripada mata, kita dah baca tentang telinga, maka adalah lidah. Maka lidah. Apakah fungsi lidah? Kenapa Allah menjadikan manusia ini mempunyai lidah? Saya bercakap dengan tuan-tuan dengan lidah yang Allah Subhanahu Wa Taala pinjamkan, Allah berikan. Maka boleh berkata-kata, boleh menyampaikan mesej, boleh berkongsi ilmu. Maka lidah. Maka berkata penulis buku, ketahuilah Allah menjadikan lidah untuk beberapa kebaikan. Lidah ini ada beberapa kebaikan. Maka kebaikan duniawi lidah adalah dengan lidah kita boleh mencari rezeki. Banyak orang mencari rezeki dengan lidah dia, mencari. Dia pandai bercakap, termasuklah orang yang berkongsi ilmu, orang yang berceramah, orang yang menyampaikan ilmu, orang yang menjadi imam, orang yang bahkan yang buat konten di media sosial. Mereka banyak mencari pendapatan, beroleh rezeki dengan sebab lidah. Maka banyak orang beroleh rezeki dengan sebab berkat lidah. Lagi-lagi orang yang pandai berkata-kata, yang pandai bertutur bicara, maka banyak orang dia mendapat rezeki dengan lidah. Dan dengan lidah ni macam-macam transaksi yang kita boleh buat. Maka kadang-kala, kata penulis, seseorang itu nak buat akad jual beli, akad sewa menyewa, akad pinjam meminjam, semua dengan lidah. Kebanyakannya adalah dengan lidah. Maka lidah ini terlalu banyak manfaat dia. Terlalu banyak fungsi dan kegunaan dia. Maka ini adalah lidah, kelebihan dia. Antara kelebihan lidah yang berkaitan dengan akhirat pula adalah contohnya membaca Quran. Ini dahsyat. Lagi-lagi kita berada pada bulan yang kita digalakkan untuk lebihkan bacaan Al-Quran. Maka antara kelebihan lidah, kita boleh guna untuk baca Al-Quran. Boleh guna untuk baca Al-Quran. Dan sebenarnya orang yang baca Al-Quran walaupun tak faham, maka dia tetap dapat pahala. Berdasarkan hadis yang jelas daripada Nabi SAW, baginda bersabda, man qara'a. Qara'a bermaksud membaca. Barang siapa membaca satu huruf daripada Al-Quran, falahu, maka baginya adalah 10 hasanah kebaikan. Kalaulah dia kaji, maka lagi banyak pahala. Kalaulah dia amalkan, itulah tujuan Al-Quran diturunkan. Tapi, kata penulis, antara kelebihan lidah ni, boleh gunakan untuk membaca Al-Quran. Dan orang-orang dulu, kita dah pernah baca kitab Al-Azkar Imam Nawawi 2 tahun lepas, tak silap 2 tahun lepas. Maka dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi kongsikan bagaimana sebahagian para ulama pada bulan Ramadan sampai 2 kali khatam dia pernah baca Al-Quran. 2 kali khatam. Dan sebenarnya tak mustahil. Sebab bila kita belajar tajwid, maka ada 3 cara bacaan Al-Quran. Ada 3 cara.
Maka yang pertama adalah tartil. Tartil ni macam orang selalu baca ketika mana pembukaan majlis, ataupun orang yang baca ketika mana nak memperdengarkan kepada orang. Dia baca dengan begitu perlahan. Maka itu adalah tartil. Maka itu adalah cara yang pertama. Cara yang kedua adalah tadwir. Tadwir ni macam kita dengar dalam solat. Maka itu adalah pertengahan. Dia tak perlahan dan tak terlalu cepat. Tapi sebenarnya ada cara bacaan yang cepat. Dalam keadaan dia menjaga makhraj yang minima. Kalaulah contoh mad jaiz mufasil 4, maka dibaca 2. Kalaulah dengung, maka dia ambil pada kadar yang paling minima. Kalaulah tempat yang boleh sambung, maka dia akan bersambung. Tadwir, hadar, minta maaf. Yang ketiga adalah hadar. Dan sebenarnya bacaan hadar, maka boleh laju. Dan sebenarnya sangat laju. Baru-baru ni ada orang berkongsi, Ustaz Muhammad Fahmi Muhammad Amin, dia kongsikan link daripada YouTube. Bagaimana kalaulah seseorang itu baca bacaan hadar, bukan perlahan, bukan sederhana, laju. Laju yang boleh kita dengar makhraj dia dengan tajwid yang minima. Maka sebenarnya 8 jam kalaulah dibaca tanpa henti, dia boleh khatam 30 juz. Syaratnya bacaan hadar. Lagi-lagi kalaulah seseorang tu baca sendiri, dia baca dengan dia meraihkan kadar tajwid yang paling minima beserta dengan makhraj. Maka para ulama dahulu mereka banyak membaca Al-Quran, lebihkan bacaan Al-Quran, terutamanya pada bulan Ramadan. Maka dinukilkan di sini kata-kata Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali rahimahullahu ta'ala, afdalul zikri Al-Quran. Zikir yang paling afdal adalah Al-Quran. Zikir yang paling afdal. Kata Sayyidina Ali. Zikir yang paling afdal. Zikir bermaksud mengingati Allah. Mengingati Allah yang paling afdal adalah Al-Quran. Kata Sayyidina Ali. Bihi tashrahus sudur. Orang yang sentiasa dengan Al-Quran, maka hati dan dadanya akan menjadi lapang. Watastanirus sarair. Orang yang sentiasa dengan Al-Quran akan dikurniakan cahaya rahsia-rahsia ghaib. Cahaya rahsia-rahsia perkara ghaib. Maka orang yang selalu dengan Al-Quran, Allah akan bukakan pintu-pintu rahsia kepadanya. Orang yang selalu dengan Al-Quran. Maka ini kata-kata Sayyidina Ali. Orang yang baca Al-Quran itulah sebaik-baik zikir, kata Sayyidina Ali. Orang yang baca Al-Quran selalu, maka insya-Allah hati dia akan tenang dan percaya. Tashrahus sudur. Orang yang selalu dengan Al-Quran, Allah akan bukakan kepadanya pintu-pintu rahsia, pintu berkah, pintu makrifah. Orang yang sentiasa dengan Al-Quran. Begitu juga pada tempat yang lain, kata Sayyidina Ali rahimahullah. Ini kita nak sebut, lidah ni kena banyak guna untuk membaca Al-Quran. Sebab kita sedang sebut tentang bagaimana nak menjaga lidah. Maka berkata Sayyidina Ali rahimahullah pada keadaan yang lain, Innal Qur'ana zahiruhu aniqa. Sesungguhnya Al-Quran ini zahirnya adalah indah. Maksudnya kalaulah seseorang tu baca tanpa faham pun, ataupun dia dengar tanpa faham pun, itu pun adalah keindahan. Dahsyat Al-Quran. Zahirnya pun adalah indah. Kan kita tengok banyak orang buat eksperimen kepada orang yang bukan Islam ataupun orang yang tak faham Al-Quran, dan diperdengarkan Al-Quran, diperdengarkan walaupun tak faham. Kadang-kala boleh membawa kepada sayu. Ada orang bila mendengar Al-Quran boleh menangis walaupun tak faham. Tanya, faham ke? Tak faham. Tapi itulah kata Sayyidina Ali, Innal Qur'ana zahiruhu aniq. Sesungguhnya Al-Quran ini zahirnya pun adalah indah. Zahirnya adalah indah. Wa batinuhu amik. Dan kalaulah dia cuba mendalami kedalaman Al-Quran, maka kedalamannya tidak ada batas. Seseorang yang dicuba kaji dan kaji dan kaji dan kaji, dia tak akan jumpa penghujung bagi Al-Quran. Maknanya, tafsirannya, ibrah pengajarannya tak pernah ada penghujung.
Sebab itu daripada zaman dulu sampai sekarang, para ulama terus menerus menulis tafsir Al-Quran, tadabbur Al-Quran, ibrah pengajaran daripada Al-Quran. Kata Sayyidina Ali, adapun orang yang mendalami maknanya, maka ianya adalah sangat dalam. Dia takkan jumpa penghujung. Sebab itu di ayat yang terakhir daripada suratul Kahfi, ayat yang terakhir daripada suratul Kahfi, firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi." Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan kalimah-kalimah Allah umpama lautan, umpama lautan. Maka kenapa diberikan perumpamaan lautan? Kita selalunya bila kita pergi berenang ataupun pada zahir lautan, kita duduk dekat tepi pantai. Duduk dekat tepi pantai. Maka duduk kat tepi pantai pun dah dapat ketenangan walaupun tak mandi. Pada luar dia dapat ketenangan. Sama macam Al-Quran. Walaupun kita tak faham, dengar, baca, dapat ketenangan, dapat manfaat. Orang yang mana dia berenang pada bahagian surface, pada bahagian atas lautan pun dia dapat manfaat. Tapi bayangkan orang yang diver, yang dia berenang jauh ke dalam laut. Lagi jauh dia berenang dalam laut, lagi macam-macam yang dia jumpa. Lagi macam-macam keajaiban yang dia nampak. Maka Allah umpamakan, yang mana Al-Quran itu lagi dahsyat. Tapi untuk manusia mudah faham, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi." Allah umpamakan Al-Quran itu kehebatannya sebagaimana lautan. Maksudnya seseorang itu lagi mendalam dia masuk ke dalam laut, lagi macam-macam rahsia dia jumpa. Sama juga dengan Al-Quran, lagi dalam dia mengkaji, lagi bersungguh-sungguh dia tadabbur dan menghayati, lagi macam-macam keajaiban yang dia pasti akan jumpai. Maka kata Sayyidina Ali, "Wa batinuhu amik." Al-Quran ini maknanya, batinnya adalah terlalu dalam, tidak ada penghujung. La tafna ajaibuh. Kata Sayyidina Ali, Al-Quran tidak pernah habis keajaibannya. Wala tanqadi gharaibuh. Tidak pernah habis akan keluar biasaannya. Dia punya luar biasa tak pernah habis. Wala tukshafu dhulumatu illa bih. Dan seseorang itu tidak boleh menghilangkan kegelapan kecuali dengan Al-Quran. Maka ini adalah kata-kata Sayyidina Ali tentang Al-Quran. Sebab itu dalam buku Kashifatus Sajak dan juga Irsyadul Ibad, maka berkata para ulama rahimahullahu ta'ala, kata Imam Ibn Hajar, seseorang yang baca Al-Quran walaupun tak faham, dia baca je Al-Quran, maka dia tetap dapat manfaat. Itulah pahala, itulah ganjaran. Kalaulah dia faham, lagi banyak manfaat. Kalaulah dia tadabbur, banyak manfaat. Dia baca tafsir, lagi banyak manfaat. Sebab itu kalaulah kita nak catat, nak tulis ilmu-ilmu yang lahir daripada Al-Quran, tak terhitung dan tak terkira. Begitu banyak ilmu daripada Al-Quran. Yang kadang-kala kita yang tahu tajwid. Tajwid pun kadang-kala kita belajar bertahun-tahun tak habis. Itu baru zahir Al-Quran. Cara nak baca Al-Quran sebagaimana diturunkan. Ada orang belajar tarannum, ada orang belajar qiraat, ada orang belajar tadabbur, ada orang belajar tafsir, ada orang belajar balaghah Al-Quran. Balaghah Al-Quran lagi dahsyat. Apa keindahan susunan Al-Quran. Maka ilmu balaghah, maka tak pernah habis jika seseorang itu mempelajari Al-Quran. Benarlah kata Sayyidina Ali rahimahullahu ta'ala. Ahlan-ahlan kepada yang baru join, kita sedang berkongsi daripada buku Qalbun Salim. Jika ada yang ingin untuk jadikan sebagai bahan rujukan, bahan bacaan, maka boleh tekan link pada ruangan yang telah disediakan. Begitu juga di TikTok telah disertakan link. Muka surat 47. Maka pada muka surat 47, ini bukan hadis, ini bukan daripada Al-Quran. Ini adalah amalan para ulama. Penulis kongsikan amalan para ulama. Maka
sebahagian para ulama berkata, seseorang yang mana ingin untuk menajamkan pandangan mata, dia ingin untuk menajamkan pandangan mata. Saya pun belum pernah amalkan, cuma dikongsikan di sini. Maka barang siapa yang nak menjadikan pandangan mata dia tajam, pandangan mata dia kuat, maka hendaklah dia baca 2 ayat ini dan kemudiannya dia baca kedua ayat ini pada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia ditiup pada kedua hujung ibu jari. Dia baca 2 ayat ini dan tiupkan pada kedua hujung ibu jari dan usapkan pada mata. Bila? Pada waktu pagi. Pada waktu pagi. Ini adalah amalan para ulama, bukanlah daripada hadis ataupun daripada Al-Quran. Maka apakah 2 ayat tersebut? Ayat yang pertama adalah surah Yusuf, surah 12, ayat yang ke-93. Kisah di mana Nabi Yusuf berikan kepada ayahnya baju dan ayahnya dalam ketika itu dalam keadaan buta, maka Allah kembalikan pandangan mata ayahnya. Dan ayat yang kedua adalah surah Qaf, surah yang ke-50, ayat yang ke-22. Fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Maka kami hapuskan penutup yang menyelubungi kamu itu, lalu pandangan pada hari ini menjadi tajam, dapat menyaksikan dengan jelas perkara-perkara di hari akhirat. Maka kata penulis, barang siapa yang ini amalan para ulama, barang siapa yang ingin untuk menajamkan pandangan mata dia, bacalah surah 12 ayat yang ke-93 dan surah 50 ayat yang ke-22, tiupkan pada hujung jari, sapukan pada mata, diamalkan setiap pagi. Ayat izhabu biqamisi hadza, kisah Nabi Yusuf dan ayahnya Yaqub. Dan yang kedua adalah daripada surah Qaf, ayat yang ke-22 daripada surah yang ke-50. Kalau ada yang nak amalkan, silakan. Ini adalah fawaid amalan para ulama. Maka berkata penulis, kita kembali kepada poin kita. Berkata penulis rahimahullahu ta'ala, bahawa antara kelebihan lidah guna untuk baca Al-Quran. Guna. Sebab itu antara orang yang Nabi suruh kita bersungguh-sungguh untuk menjadi seperti orang itu ada 2 orang. Sabda Nabi, tidak ada ghibtah, tidak dibenarkan berhasad kecuali kepada 2 orang. Yang pertama adalah orang yang boleh bersedekah siang dan malam. Maka Nabi galakkan kita untuk ada kekayaan yang kita boleh sedekahkan siang dan malam. Masya Allah. Macam sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, sedekah siang dan malam. Yang kedua, orang yang kita patut cemburu, yang kita nak jadi macam dia, adalah orang yang membaca Al-Quran. Ya telur, dia baca Al-Quran siang dan malam. Maka sebab itu, gunakan lidah untuk membaca Al-Quran, kata penulis buku. Gunakan lidah. Di sini ada lagi poin daripada Sayyidina daripada Sayyidina, tapi cukuplah, banyak dah tadi tentang Al-Quran. Yang kedua, kita nak gunakan lidah untuk apa? Zikrullah, untuk zikir. Subhanallah, Alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah. Banyakkan zikir. Orang-orang yang banyak berzikir, Allah perintahkan Nabi SAW di dalam suratul Kahfi dan di dalam suratul An'am untuk Nabi luangkan masa duduk bersama dengan mereka. Nak tunjukkan betapa mulianya kedudukan orang yang berzikir. Firman Allah kepada baginda Nabi, wasbir, dan bersabarlah. Bersamalah kamu wahai Muhammad dengan orang-orang yang berdoa, berzikir, memuji Allah bil ghadati wal ashi, pada waktu pagi dan petang. Maka berzikir, orang-orang yang berzikir. Maka berkata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kata Sayyidina Ali tentang orang yang berzikir, az-zikru nurul akal. Orang yang banyak berzikir
maka akalnya akan bercahaya. Akalnya akan bercahaya. Wahayatun nufus, hati dan jiwanya akan menjadi bernyawa, hidup. Dalaman dia, batin dia akan menjadi hidup. Wajala'us sudur, dan menjadi pembersih kepada kotoran hati. Banyakkan zikir. Pentingnya zikir. Dan terlalu banyak hadis-hadis yang Nabi SAW menyebutkan tentang kelebihan zikrullah, berzikir mengingati Allah. Sama ada pada lidah, dan yang paling penting adalah zikir pada hati. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Kemudian antara kelebihan lidah adalah membaca ilmu ataupun berkongsi ilmu. Maka orang yang berkongsi ilmu ini termasuk daripada 3 golongan yang kalau dah meninggal dunia tetap dapat pahala. Sabda Nabi, ilmun yuntafa'u bih. Maka macam saya pun, kenapa saya berkongsi ilmu? Dengan niat, dengan harapan, mudah-mudahan kalaulah sepanjang 30 minit kita berkongsi ilmu ni, daripada 12 orang di TikTok, 22 orang di Facebook, daripada 30 orang ni, kalaulah ada seorang je dapat amal satu benda, sampai bila-bila, maka menjadi amal jariah untuk saya. Itu kegunaan lidah. Berkongsi kebaikan, berkongsi kebaikan, berkongsi kebaikan. Ini adalah amalan lidah, kegunaan lidah, berkongsi kebaikan. Dalam hadis Nabi SAW sebut muallimul khair, mengajar dan berkongsi kebaikan. Maka ini adalah fungsi lidah, nak berkongsi kebaikan. Antara fungsi lidah juga adalah kita nak mengajak orang kepada kebaikan, amar ma'ruf. Dan kalau kita nampak maksiat dan dosa, kita nak tegur dengan penuh hikmah, kita nak cegah maksiat dan dosa. Itu fungsi lidah. Antara fungsi lidah, memberi nasihat kepada orang lain, bukan bertujuan untuk mengaib, menghina dia, menginginkan kebaikan untuk orang lain dengan memberi nasihat. Antara kebaikan lidah adalah menyatukan hubungan antara manusia. Maka ini semua adalah fungsi lidah. Nak memberi manfaat pada orang lain, bukan nak mengumpat, nak menyakiti, mengadu domba dan lain-lain. Ada satu nasihat yang menarik daripada Yahya bin Mu'az Ar-Razi, seorang ulama yang terkenal. Berkata Yahya bin Mu'az Ar-Razi bahawa orang beriman dengan manusia lain sepatutnya 3 keadaan dia. Ini sifat orang beriman. Liyakun hazzal mu'mini minka salasah. Orang beriman dengan orang lain, 3 sepatutnya keadaan dia dengan orang lain. Yang pertama, illam tanfa'hu fala tadurruh. Kalaulah dia tak boleh bagi kebaikan kepada orang lain, jangan datangkan mudarat pada orang lain. Kalau tak boleh buat baik kepada orang lain, jangan sakiti. Itu penting. Kita kadang-kala dahlah tak buat baik pada orang, pergi sakiti pula. Itu bukan sifat orang beriman. Maka kata Yahya bin Mu'az Ar-Razi, kalau tak boleh buat baik kepada orang, jangan sakiti sesiapa. Yang kedua, kata Yahya bin Mu'az Ar-Razi, sifat orang beriman dengan manusia, dengan orang lain. Wa illam tafrahu fala taghummu. Kalaulah kita tak boleh buat orang lain gembira, maka janganlah kita buat orang lain sedih. Jangan buat orang lain sedih. Kalaulah kita tak boleh buat orang lain gembira, janganlah buat orang lain menangis dan bersedih. Sebab itu Nabi SAW ajar, kita senyum pun, itu adalah sedekah. So kadang-kadang bila kita senyum, orang lain pun menjadi tenang, menjadi bahagia, menjadi gembira. Maka senyum pun adalah sedekah. Apatah lagi kita gembirakan orang lain, itu pun adalah pahala. Yang ketiga, wa illam tamdahu fala tazummu. Kalaulah kita tak boleh puji orang lain, maka jangan kita hina dan mengaibkan orang lain. Ini pun kadang-kala masalah. Kadang-kala kita terlalu banyak menghina, mengumpat, mencela, mengaib. Maka kata Yahya bin Mu'az Ar-Razi, kalaulah tak boleh memuji orang, maka janganlah kita menghina dan mengaibkan orang lain. Maka ini adalah kelebihan-kelebihan lidah. Mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Esok kita sambung lagi
pembacaan buku Qalbun Salim ni insya-Allah jam 5 pagi insya-Allah. Tapi esok ada qiyamul lail tak? Kalaulah saya tak ada jemputan qiyamul lail, maka insya-Allah 5 pagi. Dan kalaulah tidak, kita jumpa jam 10 pagi nanti insya-Allah. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Selamat malam. Salam 19 Ramadan. Mudah-mudahan Allah permudahkan segala urusan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.